Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa khanimil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila ruhil marhum abi wa ila ruhil marhumah ummi wa usulihima wa furu'ihima wa man yantasibu ilaihima ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya dapat kita bertemu dan berkumpul lagi pada malam ini, yang mana malam terakhir lagi bila dah PKPB tu, jadi semua aktiviti dibekukanlah, kecuali ada yang beberapa sektor tu lah. Jadi insyaAllah malam ni kita akan habiskanlah perbahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke 153 hingga 157. Bersabar menghadapi ujian. Jadi muka surat 50 kita akan sambung dia punya perbahasan. Jadi seperti biasa kita baca dulu ayatnya dan juga maknanya muka surat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah bersama-sama menolong orang-orang yang sabar, ataupun kerana sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang bersabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Itu ayat-ayatnya dan juga maknanya. Pedoman hidup dan hukum hakam. 50, muka surat 50. Dunia merupakan tempat ujian dan cubaan. Jelaslah tu dah. Dunia merupakan tempat ujian dan cubaan. Ujian itu ada kalanya berbentuk kesenangan dan ada kalanya berbentuk kesusahan. Asal perkataan ibtila ialah mihnah, iaitu ujian. Ibtila ujian, imtihan ujian juga. Cuma imtihan ni biasa digunakan untuk peperiksaan. Imtihanu nisfu sanah, contoh peperiksaan pertengahan tahun. Imtihan akhir sanah, peperiksaan akhir tahun. Contohlah. Tapi kalau di sini ibtila, nama dia ujian juga, tapi berkaitan dengan kehidupan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bermaksud, dan kami muji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai percubaan, sebagai cubaan. Dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu dikembalikan.
Jadi memang jelas dan nyata bahawa hadirnya kita ke dunia ini bukan maknanya orang kata begitu sahaja, tapi Allah Ta'ala uji kita. Dan nak tahu lulus tak lulus dia dekat mana? Dekat sana nantilah kan. Dekat yaumul mahsyar. Nak tahu lulus tak lulus yaumul mahsyar. Belum tentu lagi SPM cemerlang dekat dunia ni. SPM dekat sana ni nanti dapat cemerlang juga, belum tentu kan. Dan belum tentu gagal SPM kat sini, gagal pula SPM kat sana kan. Itu keadaan dia lah. Kita ni pun SPM juga nanti tu. Sijil pada mahsyar. Sijil pada mahsyar. SPM kat sini boleh ambil lagi. Ada sahabat tu dia ambil sampai 3 kali ambil. Barulah dapat cemerlang kan. Lepas tu nak ambil STP 3 kali pula ambil STP. Baru dapat cemerlang, barulah dapat masuk U kan. Tu semualah. Tapi semuanya itu adalah ujian. Ada orang terus je kan. Ada orang terus je. Mudah je dia punya langkah dia. Allah Ta'ala bagi. Ada orang susah. Tapi semuanya adalah kehebatan Allah Ta'ala belaka. Sebab dia tahu kalau beri dia ni cara mudah, hancur dia. Dia ni kena beri cara susah kan. Dia ni kalau beri pula cara susah, masalah dia ni. Allah Ta'ala yang menjadikan kita, dia lebih mengetahui kan. Boleh jadi benda yang kita suka itu mendatangkan mudarat pada kita. Tapi boleh jadi benda hak yang kita benci itu mendatangkan manfaat pada kita kan. Itu sebab dalam setiap sesuatu itu minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang sunat istikharah. Minta kepada Allah Taala petunjuk. Ada 2 calon ni ustaz kan. Ada 2 calon ni. Mana satu yang saya ni buat istikharah, nampak-nampaknya tak nampak ustaz. Nampak-nampak tak nampak. Ni nak jumpa ustaz ni. Ustaz punya pandangan macam mana? Mudah aje. Macam mana? Ambil dua sekali. Ya tak? Kan? Tak ada masalah kan? Macam mana? Elok juga ustaz, tak terfikir pula ustaz. Contohlah tak? Itu contoh je kan. Pagi tadi sebelum pergi pergi sekolah terpaksa juga nikahkan dua pasangan. Ustaz minta tolong ustaz. Ni dah PKPB ni ustaz. Ni tak tahu kan, aku panjang lagi kan. Boleh tak awal kan? Cakap boleh tapi sebelum 9.30. Sebab ustaz pergi 9.30. Kalau lebih pada itu tak boleh. Awak kena segera kan? Satu kat masjid kita ni, Masjid Raja Musa, satu lagi kat Sungai Pura. Kita datang awal dah 8-5 minit ustaz sampai dah dekat Masjid Raja Musa tu. Siap sembahyang Zuhur apa semua kita. Dia tak sampai lagi. Aduh. Tengok wali dia sampai. Cakap macam ni lah. Kat Sungai Pura tu dah nanti dah tu. Ustaz pergi sana dulu. Tu ustaz suka naik motor kan. Sini walaupun macam ni jam gila sebenarnya ni. Pung sana pukul 9. Tapi ringkas je. Semua dah lengkap. Akad. Dah akad sah semua. Baca doa. Ambil duit dulu. Nak daftar kan? Tak boleh daftar pula. Pula ke masjid ni kan. 9.15 kat masjid ni pula kan. 9.30 pergi sekolah. Tadi lah balik sekolah hantar 3 orang kan. Allahu Akbar. Kita pun risau juga amanah tu kan. Kalau lambat pula orang dapat CJ kan. Alhamdulillah lega sungguh kan. Tapi bekerja lah macam tu lah. Itu buat ujian juga tu tak? Ujian kan. Malam tadi berderu-deru pula orang datang nak cop.
Ni malam ni tak tahulah. Budak-budak datang nak cop. Kalau di pejabat agama Kelang ke silap selesai. Pejabat agama berderu-deru. Sebab kat sana kan dah ni kan. Sebelum kita istihar ni. Tu ujian lah tu. Allah SWT juga berfirman, waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang baik. Allah Ta'ala menguji dengan sesuatu kejadian yang elok bagi menguji kesyukuran hamba-Nya. Dia bagi kesenangan, nak uji sama ada syukur atau kufur. Malah Allah Ta'ala juga menguji dengan sesuatu yang dibenci bagi menilai kesabaran hamba. Dia bagi susah, musibah, kan, kematian, nak kemiskinan, nak uji sabar ataupun nak marah. Bagi kesenangan, kamu syukur atau kamu kufur. Bagi kesusahan, kamu redha ke ataupun kamu marah. Ni Allah Ta'ala nak tengok kat situ. Bukan bermakna bila Allah Ta'ala bagi je orang tu kesenangan, maknanya Allah Ta'ala sayang. Bukan. Bila Allah bagi pula susah, Allah Ta'ala benci kat aku ni. Bukan begitu. Itu konsep yang salah. Kan? Itu konsep yang salah. Tengok, bila kita ditimpa ujian tu, tu sebab kita kena imbau bagaimana Allah Ta'ala nak uji kepada para Nabi dan Rasul. Ada yang berbentuk kesenangan, kehebatan, seperti Nabi Allah Sulaiman AS, seperti Nabi Allah Zulqarnain. Dia ada Nabi Rasul sekali, ada Nabi saja, kan? Itu contoh. Bagaimana pula Allah Ta'ala uji kepada Nabi Ayub AS, Nabi Allah Yunus AS, kan? Nabi Allah Yunus AS berada dalam kubur yang bergerak. Kubur yang bergerak, kan? Ikan tu kan, kubur bergerak tu, kan? Duduk dalam perut tu. Akhirnya dimuntahkan. Dia baca tak lekang di mulut dia, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dia baca. Itu ya, itu dia punya poin dia yang kena kita pegang. Bagi yang baik terdapat ujiannya, bagi yang buruk juga terdapat ujiannya. Allah jadikan cantik ujian, Allah jadikan hodoh pun ujian. Tapi kita bila hodoh tu ujian, cantik tu kita tak anggap pun ujian. Allah bagi kita maknanya kejayaan, ujian. Allah bagi kita kegagalan pun ujian. Tapi kegagalan tu baru kita rasa ujian. Kejayaan tak berapa nak tak rasa. Jadi kita kena faham kat situ sungguh-sungguh. Ayat 155 di atas menegaskan bahawa ujian itu tetap berlaku. Allah pasti menguji para hamba-Nya sehingga Allah pasti menguji para hamba-Nya sehingga dikenal pasti siapa yang bermujahadah, sanggup bersusah payah, dan orang yang sabar. Kemudian diberikan pembalasan. Nak tengok kita. Kita ni cakap sedap tuan-tuan. Terutama orang bercakap ni lah. Kadang-kadang benda sikit je, dah. Kita dah nak pergi ni. Abah Afrika tanggal pula rantai ni. Mulalah hati. Tapi sebab ngajar ni dia teringat, ngajar sedap. Tapi tu lah, dia praktik tu. Yang paling utama praktik tu. Ini yang kita cakap ni teori-teori. Kadang-kadang benda sikit pun panas. Panas hati lah. Tahap ukuran kesabaran seseorang
dan kurniaan pahala berganda ialah ketika dikejutkan dengan suatu musibah dan semasa terasa bahangnya. Okey. Tahap ukuran kesabaran seseorang dan kurniaan pahala berganda ialah ketika dikejutkan dengan suatu musibah, ketika dikejutkan dengan suatu musibah dan semasa terasa bahangnya. Maksudnya, bang, ni contoh kan, abang bawa bersabar bang, anak abang aksiden ni, kita tu kejutan tu, bung, kan, dan kita dah bayar macam-macam, kat situ lah, di situ lah nak kira dikira itu, ya, tu yang dikatakan tahap ukuran kesabaran seorang dan kurniaan pahala berganda. Faham? Lalu kita pun ingat, ya mak, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala bina apa? Baitul Hamdi namanya, rumah di syurga. Itu yang dikatakan sabar. Bukan mak kita pun mengamuk mak, sabar bang, ya jelah sabar. Itu bukan gitu. Nak dengar tu je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus. Tu mak, tu dikejutkan tu kan, mak je mana tak gegar kita kan, tu. Tapi itulah macam Ustaz cakap tadi lah, cakap sedap nak teorinya gitulah, tapi praktikalnya tapi usahakanlah insya-Allah kan, dapat tu boleh kan. Inilah pengertian hadis riwayat Anas yang disebutkan. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kesabaran. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kesabarannya. Inilah pengertian hadis riwayat Anas yang disebutkan sebelum ini, iaitu sabda Rasulullah SAW, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ialah ketika ditimpa dengan suatu musibah. Ketika itu, awal-awal tu kan. Manakala jika bahar musibah sudah reda, maka siapa pun boleh bersabar. Manakala dah lama tu, siapa-siapa itu normal kan. Ni masa mula-mula dengar kan, mak, Allahu Akbar. Terdapat dua jenis sabar. Pertama, orang yang bersabar dari melakukan maksiat kepada Allah. Jangan silap faham pula. Orang yang bersabar dari melakukan maksiat kepada Allah. Bukannya orang yang sabar dalam bermaksiat. Dia sabar. Ini sabar daripada melakukan maksiat. Ada peluang dia nak buat maksiat. Boleh saja dia nak buat maksiat, tapi dia sabar. Mana sabar dia tak buat. Tapi sebenarnya payah. Kalau dah, terutama kalau dah biasa buat, nak meninggalkan pula, kan, benda dah lali, benda dah sebati. Itu keadaan dia. Tapi dia buat, Allahu Akbar, besar dia punya ganjaran. Pertama, orang yang bersabar dari melakukan maksiat kepada Allah, ia digelar sebagai mujahid, ini pejuang. Yalah, berjuang supaya mengekang hawa nafsu tu kan. Kalau bulan puasa, boleh saja nak minum, boleh saja nak makan kan. Tambahan pula dulu fikir kita masa PKP kita puasa. Siapa tahu dalam rumah dah. Siapa nak cek dalam rumah kan. Tapi menahan. Itu puasa menahan diri kan. Kedua, orang bersabar melakukan ketaatan kepada Allah, ia digelar sebagai abid, ahli ibadah. Maknanya satu sabar dalam mengerjakan ketaatan, satu sabar daripada mengerjakan kejahatan. Nak tinggalkan kejahatan tu, Allahu Akbar, bukan senang. Dia punya pengaruh dia. Ganjaran lebih besar bagi kategori kedua kerana ia merupakan tujuan sebenar bersabar. Mana dalam melakukan ketaatan tu lebih lagi.
Seandainya seorang itu bersabar daripada melakukan maksiat dan bersabar melakukan ketaatan, pasti Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada mereka keredaan terhadap ketentuan Allah. Ada orang dia sabar dalam melakukan ketaatan, tapi dia sabar je dia dalam beberapa maksiat pun dia buat juga. Jadi tak boleh gitulah. Kita kena sirit. Tanda keredaan ialah ketenteraman hati terhadap setiap perkara yang menyentuh jiwa seseorang, baik yang tidak disukai maupun yang disukai. Selain itu terdapat kategori sabar yang ketiga, iaitu bersabar terhadap segala musibah dan malapetaka. Ia juga merupakan kewajipan seperti beristighfar dari sebarang kekurangan. Jadi kesemuanya ada berapa tahap ni? Ada 3. Pertama, sabar daripada melakukan maksiat. Kedua, sabar dalam melakukan ketaatan. Dan ketiga, sabar apabila menerima musibah. Itu. Apabila seorang mukmin ditimpa musibah, iaitu kecelakaan yang lumrah menimpa manusia sekalipun kecil, ia hendaklah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Walaupun kecil, apa dia? Duri. Tercucuk duri kan. Sakit juga duri. Walaupun duri. Kalau duri semalu, okeylah juga. Kalau duri tu duri pokok 5 kan. 5 apa yang berduri? Ada kan pokok 5 yang berduri tu. Tu besar tu duri kan. Ikrimah. Sesungguhnya kami ada kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Ikrimah meriwayatkan bahawa pada suatu malam pelita Rasulullah SAW terpadam. Lalu baginda SAW menyebut ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian seseorang bertanya kepada baginda SAW, adakah perkara itu suatu musibah, wahai Rasulullah? Jawab baginda, ya. Setiap perkara yang menyakitkan seseorang mukmin adalah musibah. Artinya, musibah ialah setiap perkara yang mengganggu dan menimpanya seseorang mukmin. Jadi lepas ni jangan kita jumutkan amalan mengucap istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena membuat anjakan paradigma. Apa ada je maknanya musibah orang sekecil-kecil, maka kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah terpadam je pelita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahnya apalah sangat kalau nak kira. Boleh je pasal balik. Tapi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa dia musibah? Musibah adalah setiap perkara yang mengganggu dan menimpa seorang mukmin. Musibah benda yang tidak menyenangkan hati kita. Kan? Selipar hilang. Itu lagilah. Jangan nyumpah. Kita nyumpah dulu. Habis segala dah. Lepas tu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tak jadilah. Tengok tak ada selipar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ketika datang tu kan, masa tu barulah diiktiraf oleh Allah Ta'ala kesabaran itu. Ini dah jumpa semua, sabar mam. Betul jugalah sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak jadi. Tak jadi kan. Itu contoh. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta ilhamni yahummuhu hatta ilhamni yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatih. Maksudnya tidak ada seorang muslim pun yang mengalami penderitaan, kepenatan, kesakitan, kesedihan dan kebimbangan yang merungsingkannya, melainkan dihapuskan
sebahagian kejahatan. Allahu Akbar. Nampak Allah Ta'ala bagi betapa sayang Allah Ta'ala kepada kita. Rupanya benda yang menimpa kita itu untuk kebaikan diri kita juga. Nak? Itu Ustaz beritahu minggu lepas. Rupanya kita ditimpa musibah pun untuk kebaikan kita juga. Kita Allah, kenapalah aku dia yang kena. Tapi rupanya di situ Allah lebih tahu. Kita ni banyak buat dosa. Banyak buat dosa kita ni. Tapi kita tak rasa berdosa. Mana ada Ustaz saya buat dosa. Kalau ada rasa itu masalah. Kalau rasa tak berdosa masalah. Jangan sebut nama bah. Allahu Akbar. Kita jangan tiru lah benda gitu nak. Takut nanti habis kita punya. Kalau kita rasa wallahu a'lam lah, tapi kita tak lepas sebenarnya tak. Innal insana la yakhlu 'anil khata'i wa nisyan. Setiap manusia itu, seorang manusia itu tidak terlepas, tak lari, tak sunyi, tak sepi daripada melakukan salah dan silap kan. Jadi bila Allah beri pada kita tu bukannya saja wa ma khalaqtu hadza batila. Maksud Allah tak jadikan sesuatu itu sia-sia. Dia tak akan jadi sia-sia. Hadis ini jelas dah. Tidak ada seorang muslim pun yang mengalami penderitaan, kepenatan, kesakitan, kesedihan dan kebimbangan yang meruncikannya melainkan dihapuskan sebahagian kejahatan. Tapi janganlah kita salah bawa pula hadis ni. Kata kalau gitu tak apalah. Bila dah ditimpa je kita pun biar je lah. Itu tak betul lah kan. Dan motor hilang pergi balai polis. Nak buat report ni, kenapa motor hilang? Datang kedai, terima je lah. Kalau gitu tak payah ada lah balai polis. Rumah terbakar kan, datang kedai, terima tak payah ada bomba. Kan? Kena usaha lah. Kena usaha kena. Itu pun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak ingkar benda itu kan. Tapi yakin dan itikad sungguh-sungguh setiap benda yang Allah Taala bagikan pada kita bukannya sia-sia. Pasti ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Musibah yang paling besar ialah berlaku pada agama. As-Samarqandi. Payah pula nak sebutnya. As-Samarqandi Abu Muhammad mengemukakan riwayat dalam karya hadis beliau daripada Atha bin Abi Rabah, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza asaba ahadukum musibatun falyazkur musabahu bi fa innaha min a'zamil masaib." Maksudnya, apabila suatu musibah menimpa seseorang dalam kalangan anda, hendaklah ia mengingati musibah kehilanganku. Sesungguhnya musibah kehilanganku adalah musibah terbesar. Mana bila dia ditimpa musibah, ingat apa musibah yang paling besar? Kalau kita tengok pada hadis ni tuan-tuan, kita kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau para alim. Bila para alim ni meninggal kan. Malam tadi ustaz ceramah dah. Tak adalah. Allahu Akbar. Jadi rugi jugalah. Musibah besar lah tu juga kan. Rugi dah nak. Tak ada dah kan. Tak adalah. Orang ini wallahu a'lam lah tak. Tapi semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi maknanya rugilah. Itu dia katakan musibah paling besar, musibah pada agama. Bila alim ulama ni meninggal, siapa pula yang nak meneruskan maknanya pengajaran tersebut. Itu sebab
antara tanda-tanda apa kiamat ni, akhir zaman ni, apa dia? Allah Ta'ala cabut ilmu pengetahuan. Bukan cabut maknanya cabut daripada ni, tidak, dengan cara mematikan alim ulama, kan? Bila mati alim ulama, itu contohlah. Menurut Ibn Abdul Bar, benarlah Rasulullah SAW, musibah kehilangan baginda merupakan musibah terbesar yang menimpa seseorang Muslim selepasnya sehingga berlakunya hari kiamat, kerana wahyu terputus dan kenabian berakhir. Malapetaka terawal yang tercetus ialah kemurtadan sebahagian orang-orang Arab. Malapetaka terawal yang tercetus ialah kemurtadan sebahagian orang-orang Arab. Bila Rasulullah SAW meninggal, wafat, jadi itu musibah yang paling besar. Apa yang berlaku selepas itu? Ada pula orang ngaku Nabi, murtad, tak mahu mengeluarkan zakat, sampai maknanya berlaku peperangan, sehingga ramai kalangan para hufaz ataupun orang yang hafal Quran mati syahid. Dan berlakulah pula sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia tu Rasul melaju. Itu musibah besar tu. Dia kata kami ada Rasul dia bang. Mana tahu pula. Bangga dia ada Rasul. Awak pakai Rasul, mana Rasul awak, kata dia. Allahu Akbar. Payah tu, nak betul tu payah tu. Dia lebih payah daripada orang yang lagi dadah nak cerita ni, nak pulihkan tu. Tu sebab ada pusat pemulihan dadah, ada pusat pemulihan akidah. Tapi lagi payah lagi mulai akidah tu, kan? Orang yang lagi dadah, selagi dia jaga iman dia, jaga iman dia, mati dia, tetap dia mati dalam beriman. Tapi kalau yang macam tu caranya, boleh mengaku sebagai Rasul, tak ada apalah, terkeluar dah. Pengikut pula sama juga. Wal-iyazubillahi min zalik, kan? Jadi samalah tempatnya dengan iblis, kan? Dah kafir, kan? Cuma kita di peringkat kita bukanlah kita nak menghukum, tidak, kan? Kita tetap juga doakan semoga sebelum mati tu, kan? Dapatlah dia bertobat. Sekarang ni maknanya bertobatlah, kan? Kalau tidak nanti maknanya dia akan mengalami kerugian yang besar lah, kan? Boleh ke ni sikit lagi fungsi? Boleh tak? Habiskan je lah, sikit musibah kehilangan Nabi SAW merupakan petanda awal terputus dan berlakunya dan berkurangnya unsur kebajikan. Okey, habis itu habis. Musibah paling besar maknanya musibah pada agama, kan? Yang paling besar bila kita kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas tu apa-apa yang berkaitan dengan agama lah, Kemudian istirja ialah berserah dan tunduk, yakni sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala menentukan ungkapan ini sebagai pelindung bagi orang yang ditimpa musibah dan pengawas bagi orang yang dikenakan ujian. Jadi bila lepas ni dia sebagai penawar kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni tak ada benda, diri kita ni pun Allah yang punya. Tu gitu. Masalah kita tak rasa itu Allah yang punya, kita rasa kita yang punya. Itu yang payah tu, kan? Sedap cakap ustaz. Ini memandangkan pengertiannya yang mencakupi perkara-perkara yang dimuliakan. Frasa inna lillah, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Sikit je bahasa Arab itu, inna lillah, sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Kalau ikutkan makna harfiah dia tu, inna, sesungguhnya kami, lillah, bagi Allah. Tapi kalau terjemah gitu tak sampai maksud. Maksud dia inna lillah, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, iaitu pengakuan tauhid.
Pengakuan tauhid, pengakuan ubudiyah. Ubudiyah maknanya kehambaan. Tauhid ni maksudnya kita mengiktikadkan Allah yang maknanya yang Maha Esa, yang berkuasa, yang Maha Perkuasa, yang Maha Berkehendak. Segala-galanya lah. Kemudian ubudiyah, kita merasakan kehambaan, mengaku diri sebagai hamba kepada Khaliq, Allah lah, pencipta kita. Dan al-mulk, yakni pemerintahan terhadap Allah SWT. Itu inna lillahi. Kemudian farasa wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah jugalah kami kembali, ialah pengakuan bahawa diri sendiri akan binasa dan dibangkitkan semula dari kubur. Diri kita akan binasa sebab kita ni hadis kan, benda yang baru. Setiap benda baru akan binasa, akan hancur, kemudian akan dihidupkan semula. Ungkapan ini juga memberikan keyakinan bahawa tempat kembali segala sesuatu ialah kepada Allah Ta'ala. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, tidak dianugerahkan kalimah-kalimah ini kepada mana-mana Nabi sebelum daripada Nabi kita. Mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya dianugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pula tumpang tuah. Nak tumpang tuih orang kata nak. Tumpang tuah. Jikalau Nabi Yaqub tahu, tentulah baginda telah menyebutnya semasa ia berkata seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya asafa ala Yusuf, sambil berkata aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Mana kalau Nabi Yaqub tu, sebab Nabi Yaqub berpisah dengan anak dia kan. Ni adik-beradik lah ni punya pasal, iri punya pasal kan. Jadi berpisah dengan Yusuf. Nabi Allah Yaqub berkata ya asafa ala Yusuf, sambil berkata aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Kalau tak, tentulah Nabi Yaqub dah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitulah maksud dia. Berita gembira untuk orang yang sabar ialah boleh jadi berupa gantian yang lebih baik, sebagaimana Allah Ta'ala menggantikan Rasulullah SAW untuk Ummu Salamah. Ummu Salamah kematian suami. Maka Allah Ta'ala gantikan dengan Rasulullah SAW sebagai suami dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baginda memperistirikannya setelah suami asalnya Abu Salamah meninggal dunia. Boleh jadi juga ganjaran pahala sebagaimana yang terkandung dalam hadis riwayat Abu Musa yang disebutkan sebelum ini, yang mana ia menjelaskan bahawa dibina rumah di syurga yang dinamakan sebagai Baitul Hamdi untuk orang-orang yang sabar. Untuk orang yang sabar, Allah Ta'ala bina rumah di syurga yang namanya Baitul Hamdi. Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang-orang yang sabar dan yang mengucapkan istirja' dengan nikmat yang sangat besar, iaitu keampunan dan kerahmatannya. Ini kerana limpahan kebaikan atau selawat daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ialah keampunan. Bila Allah Ta'ala selawat kepada kita, maknanya Allah Ta'ala ampunkan kita, Allah Ta'ala rahmatkan kita, Allah Ta'ala berkatkan kita, dan Allah Ta'ala muliakan dengan kemuliaan yang dikurniakan di dunia dan akhirat. Tu Ustaz baca balik. Ini kerana limpahan kebaikan atau selawat daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ialah keampunan, kerahmatan, keberkatan dan kemuliaan yang dikurniakan di dunia dan di akhirat. Nampak? Tu sebab kita kena rajin istiqamah. Istiqamah maknanya istiqamah, berterusan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali selawat ke Nabi, berapa Allah selawat kita? 10 kali. Apa makna selawat Allah kepada kita? Ni tadi. Keampunan, kerahmatan, keberkatan dan kemuliaan yang dikurniakan di dunia dan akhirat. Jelas
Menurut Az-Zajjaj, limpahan kebaikan atau salawat di sisi Allah Ta'ala ialah keampunan dan pujian yang baik. Oleh kerana itu, selawat ke atas jenazah ialah pujian dan berdoa kepadanya. Jadi dia sebenarnya dalil. Ada orang yang buat Wahabi ni bila orang Melaka, bila kita buat tahlil ke, hadiahkan Fatihah ke, kata tak sampailah apa benda. Tapi sebenarnya mudah je. Kalau dia tanya dalil dia solat jenazah lah. Dalil dia solat jenazah lah. Benda yang kita baca dalam solat jenazah. Pertama sekali rakaat dah. Takbir pertama kita baca apa? Kita baca Fatihah. Lepas takbir yang kedua selawat. Paling doa apa selawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cantiknya sampailah fil alamina innaka hamidum majid. Tu. Lepas takbir yang ketiga doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa masalah? Lepas tu kalau merasa-rasa pendek sangat doa tu, nak jadi imam kan, kadang-kadang jemaah ni juga banyak komplain juga, alah pendek sangat, bacalah banyak kali sikit. Kan dah tak nak apa banyak tak apa, wa akrim nuzulahu wa wasi'upan, bacalah 3 kali kan, agak-agak sekejap sangat baca, tambah lagi kan. Atau kena cerdiklah kat situ kan. Kadang-kadang kita ni bendanya simple aja, tapi kita duk guguk dan sebagainya kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia bukan kuat-kuat sangat kan. Lepas tu, lepas takbir yang keempat, sunat kita doa kan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu pun sebenarnya dalil kepada untuk kita boleh hadiahkan kepada orang yang telah pergi. Itu keadaan dia lah. Menurut satu pendapat lain bahawa yang dimasukkan dengan rahmat ialah ni pendapat lain, dia kata rahmat, apa dia rahmat? Ialah melapangkan kesusahan dan menunaikan hajat. Itu satu lagi masuk rahmat. Rahmat ni selain daripada kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba-Nya, juga maksudnya melapangkan kesusahan dan menunaikan hajat. Itu juga rahmat. Keampunan dan rahmat ialah keadilan daripada Tuhan. Allah Ta'ala juga menambahkan nikmat yang ketiga untuk orang yang bersabar, iaitu nikmat mendapat petunjuk. Firman-Nya bermaksud dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah-Nya. Itu selain daripada dapat makna keampunan dan rahmat, dapat juga petunjuk daripada Allah. Kesimpulannya, sesiapa yang bersabar ketika diuji dengan sesuatu musibah, di samping redha dengan ketentuan qada dan qadar Allah, memohon ganjaran dan pahala daripada Allah Ta'ala, meletakkan harapannya kepada Allah Ta'ala, serta tidak menyebut perkataan yang biadab terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala menggantikan dengan suatu yang lebih baik di dunia dan menganugerahkan kelebihan dari sisinya di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyempurnakan nikmat yang sangat besar dan kelebihan yang agung pada hari akhirat, iaitu keampunan daripada dosa-dosa dan kesalahan, dimasukkan ke dalam syurga dan ditempatkan di Baitul Hamdi. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita iman, mendidik kita agar teguh dengan kesabaran setiap kali berlaku musibah, sama ada kecil ataupun besar. Hanya sahaja kepada Allah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala tetap bersama-sama dengan orang yang sabar dengan memberi bantuan
pengawasan, pemeliharaan dan pembelaan. Jadi ada berlaku musibah, kembali balik kepada Allah. Nah, ada berlaku kesenangan, kembali balik semula kepada Allah. Nah, tapi janganlah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak dapat berapa ustaz? Oh, alhamdulillah dapat 10A. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu tak kena lah nak. Ya. Nabi nak sebutnya mana? Nah, sebut hadza min fadli rabbi. Itu. Inilah kelebihan Tuhanku. Jangan ustaz. Kan ayah dia itu tak, ayah dia doktor, takkanlah anak dia tak mengikut. Itu tak boleh lah. Itu dah riak pula dah kan. Wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam pertamanya maknanya tak tahu lagi bila kuliah. Wallahu alam yang keduanya maknanya habis dah kita. Allah Taala yang lebih mengetahui. Ustaz ni tolong baca ni sebenarnya. InsyaAllah kita akan sambung pula kepada ayat seterusnya. Bersa'i antara Safa dan Marwah serta balasan akibat menyembunyikan ayat Allah. Wallahu a'lam pula bila tarikhnya. Surah Al-Falah. Agak tak berpanjangan lah. Sebab bila dah tak rugi pula dah bila tak ada kuliah tu kan. Jelas sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala. Okey, kau ada soalan, satu dua. Dapat jawab, tak dapat kita ni. Kita kat Iwi lah. Okey lah. Dalam khutbah Jumaat saya 2 ke 3 minggu lepas cerita Pak Sabah kan. Kata Sabah ni daripada dekat situ dia cerita kat sebuah peringkat. Itu tahun yang pertamanya ialah digunakan dia 300 darjah. Bila mana dia bertaat dalam melakukan perintah Allah Ta'ala. Dan darjah yang kedua je digunakan 300, dia dinaikkan dia 600 darjah apabila dia bersabar daripada melakukan maksiat. Jadi aku macam ni kata sabar yang kedua tu lebih baik bila dia taat pada perintah Allah Ta'ala tadi kan. Dia tulis tadi. Lagi tu rasa macam dia ada berlawanan dengan yang dalam khutbah tu. Itulah. dia sebenarnya sabar dalam kita meninggalkan maksiat ni lebih besar sebenarnya. Sebabnya kalau taat ni macam solat fardu, dia wajib. Dia wajib. Maknanya wajib ni apa makna wajib? Tak buat berdosa kan. Jadi kita takut kat situ. Tapi bila bab maksiat ni, benda yang katalah orang dah biasa buat, tapi dia nak meninggalkan tu, mujahadah dia lebih tinggi. Dia nak meninggalkan tu. Betul lah tu. Tapi wallahu alam lah, kita ni dia kata gitu kan. Wallahu alam lah. Tapi sebenarnya darjat meninggalkan maksiat itu lebih tinggi sebenarnya. Kalau ada ketaatan dalam meninggalkan maksiat itu lagi tinggi, memang tinggi. Wallahu alam. Itu dia tu tinggi tu itu panjang juga tak boleh nak ni tu. Dia mudah macam gini je. Kita ambil Ustaz rangkum sekali bila Allah Taala bagi kita sesuatu kesenangan tu, okey, Allah Taala nak uji kita. Bila Allah Taala bagi kita kesusahan, kegagalan ataupun macam-macam lah, pun sebenarnya nak uji kita kan. Kat situ tanda dia untuk melihat keimanan kita. Dia sebenarnya pergi kepada keimanan tu. Sebab dalam ayat ni tadi dia sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu. Tanpa keimanan tu, sebab keimanan ni perkara yang paling utama.
Tanpa iman ni, tu saya cerita pasal tak payah cerita pasal lain lah. Kan? Tak syurga ke kan? Tak ada. Tu sebab iman tu sangat penting. Bila keimanan tu kita bina sekukuh-kukuhnya, kan? Tu digandingkan dengan ya ayyuhallazina amanu sta'inu, wahai orang-orang yang beriman, pintalah kepada Allah dengan penuh kesabaran dan solat. Nampak tak? Jadi pertama sekali keimanan tu. Bila ada keimanan tu, insya-Allah apa jua yang datang kita boleh dapat terima. Sama ada yang berbentuk kalau musibah lah, hak yang kesenangan ni pun sama juga. Tu sebab orang yang diuji dengan kesusahan sebenarnya lebih banyak yang berjaya daripada orang yang diuji dengan kesenangan. Bukan tak ada berjaya, ada berjaya, tapi lebih ramai yang gagal. Jadi elemen-elemen tadi tu sebenarnya terkandung dalam bab iman ni tadi. Tak ada iman, elemen tu tak ada makna. Pegang kat situ, ambil kat situ je sebagai rumusan. Tu sebab ayat mesti disebut, ayat ni tadi disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan nak selamat pun tapi beriman tu yang dalam ayat ni dia gabungkan, minta maaf sikit ni, dia gabungkan ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Sabar ni satu amalan yang mulia tak? Mulia tak? Mulia. Solat memanglah menjadi perkara yang paling utama dan pertama. Tapi dalam ayat lain, Allah Ta'ala sebut digandingkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia mesti itu, iman dan beramal soleh. Iman beramal soleh tak jadi. Beriman tapi buat maksiat juga, tak jadi juga. Tu cuma ada yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya beriman, beramal soleh. Beriman dengan apa amalan soleh tersebut? Semayang, sabar, tunaikan zakat, puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu contohlah. Wallahu a'lam. Tak apa, lepas ni kita boleh sembang peringkat ni tu, elemen-elemen tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat fi kulli zaman wa fi kulli makan. Irfa'anna ya Allah, irfa'anna ya Rahman, irfa'anna ya Rahim, irfa'anna al-waba' virus al-kuruna min biladina min buldan muslimin wa min kulli buldan fil ard kullaha ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.